Konteks yang dibawa oleh YB adalah sangat jelas, iaitu Employability Index. Maksud bahasa mudah dia, kita graduan ni berbaloi tak untuk dibayar upah? Ataupun bahasa mudah dia, berbaloi tak untuk diambil bekerja? Ada skill yang relevan tak? Okey, itu Employability Index. Maka bila dibahaskan untuk konteks itu, sebenarnya dia agak okey. Penyelesaian itu agak okey. Ataupun betul lah, kalau memang kita betul-betul nak fokus kepada Employability Index ataupun kadar kebolehpasaran graduan, graduate employability, maka memang okey untuk kita mansuhkan benda-benda tak berkaitan. Memang titas tak berkaitan dengan kerja. Memang tak ada salah pun. Namun, jangan masukkan titas saja. Kita kena masukkan juga kawat kaki. Apa kejadahnya kawat kaki membantu kepada kebolehpasaran graduan? Masukkan COQ, benda tak ada kaitan tu. Sebab tak guna pun. Kerja engineer, kerja PTD sebagainya, ada guna kawat kaki. Apa relevannya kawat kaki dalam dunia pekerjaan? Tak ada. Maka sebenarnya konteks yang perlu dibawa adalah jauh lebih luas, tidak boleh melihat kepada kebolehpasaran semata-mata, sebab kita berbicara tentang universiti, institusi pendidikan tahap tinggi, maka dia perlu juga menepati dengan falsafah pendidikan negara atau kebangsaan FPN FPK. Yang kedua, dia juga mesti ada government intervention untuk melahirkan warga negara yang harmoni. Warga negara, mana value engkau sebagai seorang warga negara? Contoh, kalau China, Singapura, Korea, dia ada latihan ketenteraan secara paksa, mesti pergi. Kalau tak pergi, kena sabit kesalahan. Maka dekat Malaysia ada kewajipan? Tak ada. Maka dalam program itu, negara sana dia boleh mewajibkan semaikan nilai patriotik, tanam kecintaan pada negara dalam program tersebut. Kita ada PAKN, tapi macam dah hilang dah sekarang. Ke ada lagi? Now, what happen is, mesti ada campur tangan dalam membina bangsa, membina individu yang long life learning. Falsafah pendidikan negara, dia ada gaya daya berfikir, dia boleh cari sendiri, dia boleh mengharmonikan keluarga, diri dan masyarakat. So, benda itu tidak boleh dimansuhkan. Kenapa? Dia mencapai objektif yang lain. Bila kita buka konteks tersebut, kalau konteks dapat kerja saja memang betul lah, tapi bila kita luaskan konteks, subjek tadi, aktiviti kawat tadi ada relevansi dia dan memang membantu dalam mencapai objektif tersebut. Kawat kaki lah bahasa mudah dia. Takkan kau nak guna kawat kaki, takkan askar kawat kaki waktu berperang tembak, hoi kanan kiri, contoh. Mana jadi? Kita berperang gaya lain, tetapi dia melatih disiplin, dia melatih kau untuk dengar arahan, dia melatih kau untuk fokus, melatih kau untuk lasak, faham, hormat superior. Contoh, benda itu melatih nilai-nilai tersebut. Nilai itu yang kita panggil sebagai intangible. Tak boleh diukur hanya dengan hitam, putih, peratus unemployed rate dan sebagainya. Dia adalah intangible. Kita tengok individu, sikap individu itu melambangkan, okey, ini rakyat Malaysia, kualiti dia begini. Ada isu negara, dia perjuangkan begini. Akhlak dia dalam internet begini, bukan bully orang suka hati. Contoh, benda intangible begitu memang takkan nampak serta-merta, kecuali berlaku insiden baru kita nampak. Tetapi kalau nak ukur dari segi tangible, kebolehpasaran, dapat kerja, yes. Betul lah. Alright, so bahasa mudahnya begini. Titas mungkin tidak menyumbang secara terus, direct, tangible kepada kebolehpasaran graduan atau employability index, tetapi dia memberi ataupun menepati objektif bagi falsafah pendidikan negara untuk melahirkan rakyat Malaysia yang ada nilai sebagai rakyat Malaysia. Silibus adalah satu bahagian sahaja yang mana wajar, sangat wajar untuk kita audit, revamp, ubah, revise dan sebagainya. Sangat wajar selepas COVID-19. Sangat-sangat wajar. Namun untuk singkirkan subjek apa, itu kita serah pada jawatan kuasa yang nak buat research kajian. Kalau kita nak cakap tak perlu subjek agama dekat universiti, jangan terkejut kalau dekat universiti Al-Fatihah pun ada yang tak boleh baca lagi. Memang dia perlu komplement. Apa? Pendidikan rendah, menengah, komplement pendidikan institusi tinggi ni. Memang dia akan komplement. Tetapi sekarang ni kalau nak ubah kat sini saja, dia tak cantik, dia kena ubah semua sekali. Sebab itu aku boleh puji kot Dr. Mazli buat yang JKD tu, Jawatan Kuasa Kajian Dasar 2018, 6 Jun dilancarkan, 2019 hantar report. That report tak tahu pergi ke mana. Apa yang ada dalam report tu Dr. Mazli tulis dalam buku dia pun, kena beli buku dia lah kot. So benda tu should be given attention, patut diberi perhatian. Kalau kita sebut nak bantu graduan dapat kerja, pada masa yang sama mengekalkan nilai-nilai warga negara Malaysia, mencapai objektif falsafah pendidikan negara. Dan bila bincang pasal kebolehpasaran graduan ataupun employability index, banyak faktor lagi selain pada silibus. Faktor lain adalah market, faktor lain adalah investor. Contoh, investor bawa masuk. Jangan bawa masuk investor peluang pekerjaan yang bertaraf operator. Sedialah peluang yang bertaraf tinggi ataupun kemahiran tinggi. Kalau bertaraf operator, tak perlu degree, hanya level SPM ataupun kemahiran sahaja. Sedangkan negara nak lahirkan yang pergi degree sebagainya, tak kena, tak match. Kedua, kalau dah tahu contoh industri maritim, ini memang
yang spesifik. Industri maritim. Dah tahu industri maritim dekat Malaysia tidak berkembang, kenapa kita pergi tambah intake pelajar? Kenapa tak kecilkan intake pelajar? Kenapa pergi terima lagi? Sepatutnya 100 orang saja kita ambil, tapi kita ambil 150. Yang 50 tu lah yang menganggur, itu yang jadi isu. Yang sakit universiti kena tiau contoh. So dia banyak faktor. Namun back to topic, wajarkah TITAS ataupun subjek-subjek tertentu ini dimansuhkan, diubah untuk membantu kebolehpasaran? Jawapannya ya, perlu direvise, namun untuk dimansuh dan sebagainya tu up to kajian yang lebih terperinci.